أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia jahat buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini berkait dengan hukum berperang dalam Islam. Menegaskan kadang-kadang peperangan itu diwajibkan. Disebut dengan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Bukan berbalah, berperang. Macam kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ayat ini mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang. Kalau kamu tak berperang, dosa. Wa huwa kurhul lakum, padahal peperangan itu perkara yang kamu benci. Wa asa an takarhu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi perkara yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan perkara yang kamu suka membawa buruk pada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Ta'ala tahu, kamu tidak tahu. Kadang-kadang Allah mewajibkan orang Islam berperang untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan haknya yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, walaupun terpaksa membunuh. Di sana ada teori ahli-ahli falsafah barat nak menghapuskan peperangan. Teori mustahil. Allah Ta'ala sudah menjadikan tabi'i manusia berperang sejak bergaduh Habil dan Qabil, antara hak dan batil. Tuhan jadikan begitu. Ini ujian pada manusia. Dan ditegakkan berperang kerana menegakkan agama, mempertahankan agama adalah wajib, bukan sunat lagi. Adakah dia fardu ain, fardu kifayah? Dalam suasana Islam berada dalam keadaan kuat, ada negara yang berdaulat, maka menjadi fardu kifayah. Kena ada kumpulan orang Islam yang keluar berperang, iaitulah bala tentera yang khusus untuk berperang. Kena ada. Kalau tak ada, berdosa orang Islam. Ini fardu kifayah. Yang kedua, fardu ain atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Macam sembahyang 5 waktu. Apabila musuh sudah masuk dalam negeri Islam, macam di Palestin. Palestin jadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Dengan sebab itulah orang Palestin, lelaki, perempuan, kanak-kanak, tua muda terlibat dengan peperangan. Kerana dia tahu hukum. Orang lain tak buat, tak tahu. Ataupun meninggalkan kewajipan, tahu. Menyebabkan mereka menerima bala. Dan sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, akan ada satu kumpulan kalangan umat aku yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka?
Nabi kata, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka adalah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ini betul hadis Nabi. Kita saksikan betul-betul pada hari ini bagaimana orang Palestin tidak tunduk kepada musuh-musuh Islam yang paling jahat, yang paling canggih senjata dia, paling moden senjata dia. Orang Palestin tak ada senjata, ada pisau, ada batu, ada kayu je. Lawan. Ini hebatnya orang Palestin. Betul macam Nabi sebut dalam hadis. Ini menandakan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berbincang, peperangan dalam Islam adakah untuk menyerang atau mempertahankan diri? Banyak ulama mengatakan peperangan dalam Islam untuk mempertahankan diri. Mempertahankan dakwah, bukan untuk menyerang. Islam tidak menceroboh. Ada ulama mengatakan tidak menyerang, kena serang. Itu sebahagian. Sebahagian kata mempertahankan diri. Iaitulah mempertahankan diri orang Islam dan mempertahankan dakwah Islam. Mereka mengatakan mempertahankan diri berdalilkan firman Allah Taala dalam suratul Hajj, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan mereka yang diperangi sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Ayat ini mengatakan bahawa peperangan dalam Islam untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri apabila musuh menggunakan senjata. Menggunakan senjata untuk menyerang orang Islam, maka wajib orang Islam kena lawan. Kena lawan. Sama ada dia menyerang orang Islam dalam negeri ataupun di mana saja ada orang Islam dia serangnya, maka wajib orang Islam mempertahankan orang Islam yang lain. Ataupun menyerang pendakwah-pendakwah, tak dibenarkan Islam melaksanakan dakwah, maka peperangan dilakukan untuk melindungi dakwah itu. Ini mempertahankan dakwah. Jadi Islam untuk mempertahankan diri. Ataupun di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan musuh akan menyerang. Belum dia serang kita, kita serang dia dulu. Belum dia serang kita. Apa yang menarik dalam sejarah Islam, belum orang serang kita, kita serang dulu dengan memberi amaran dahulu. Zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, zaman Sayyidina Umar, zaman Khulafa' Rasyidin, diamal oleh orang Islam. Dalam dunia hari ini biasanya dia beri amaran dalam tempoh 24 jam. 24 jam. Adapun hukum Islam kita memberi tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Lebih panjang pada undang-undang antarabangsa lagi. Undang-undang antarabangsa 24 jam. Islam memberi tempoh 3 hari. 3 hari beri tempoh. Kalau dia degil juga, maka dia lancarkan serangan itu. Sebab itu dia hantar utusan pada musuh. Sama ada kamu menerima Islam ataupun kamu berdamai dengan orang Islam. Kamu jangan kata orang Islam nak berdakwah. Kemudian yang ketiga ialah berperang. Itu 3 perkara diberi pada mereka. Jadi peperangan dalam Islam ialah peperangan untuk mempertahankan diri. Ini hujah-hujah yang dibuat oleh kebanyakan ulama. Kerana Islam mendahulukan perdamaian. Mendahulukan perdamaian. Disebut dalam ayat yang lain, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya mereka cenderung pada damai, maka damai dan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kita berperang, tiba-tiba orang kafir minta damai. Terima, berunding, berdamai dengan mereka dan bertawakal kepada Allah. Nanti mereka tipu kita. Damai nak tipu. Ada ayat lepas tu, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika sekiranya mereka nak tipu kamu, cukup Allah menolong kamu. Jaminan pada Allah Ta'ala menolong kamu. Allah Ta'ala akan tolong kamu. Bila minta damai, damai. Di sinilah bila Nabi nak masuk Mekah, kita baca minggu lepas, Nabi nak masuk Mekah, nak buat umrah, lalu ditahan oleh Badar Terdedah Musyrikin. Lalu Nabi menghantar perunding Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an untuk berunding.
Sayyidina Uthman ditahan. Tak balik-balik. Ada berita Sayyidina Uthman sudah dibunuh. Lalu Nabi berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia nak masuk Mekah dengan perang. Tidak akan undur sama ada menang atau mati. Bila dengar Nabi nak masuk, Quraisy menghantar utusan ajak berdamai. Nabi terima perdamaian itu. Siap nak perang dah. Nak buat umrah pula. Orang ajak damai. Nabi terima perdamaian itu. Kerana perdamaian didahulukan. Di sini ialah konsep ataupun dasar hubungan antara bangsa dalam Islam. Dalam dunia hari ini disebut hubungan antara bangsa, antara negara. Islam mendahulukan perdamaian daripada peperangan. Bila musuh ajak damai, kita sanggup berdamai dengan dia dengan syarat-syarat yang dibuat. Syarat-syarat mesti tidak merugikan Islam sekali-kali. Dan satu lagi, Islam mendahulukan perdamaian mengikut kaedah undang-undang dunia pada hari ini. Bila tidak ada hubungan diplomatik di antara negara dengan negara, maka tidak ada hubungan dagang, tak ada hubungan perniagaan dengan negara itu. Tapi Islam membenarkan hubungan dagang dengan rakyat dia. Kita berperang dengan sesebuah negara, ada rakyat dia yang tak suka berperang, nak berdagang dengan kita, boleh terima perdagangan itu. Diberi keamanan oleh negara Islam dalam tempoh yang tertentu. Kita benar daripada negara yang bermusuh dengan kita, yang bersikap damai, nak damai, kita terima dia untuk berniaga di negeri kita. Ataupun walaupun kita berperang dengan negara lain, ada penduduk negara kita nak lari datang ke negeri kita, terima. Wa in ahadun minal musyrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manah. Ada ayat Quran. Jika sekiranya seorang musyrikin datang daripada negeri yang kafir yang berperang dengan kamu, minta perlindungan, maka fa'ajirhu, beri perlindungan kepada mereka hatta yasma' kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah Ta'ala, ajak dia masuk Islam. Summa ablighu ma'manah. Kalau dia tak mahu masuk Islam, jangan hantar balik, tak boleh. Tak hantar balik negeri yang buat zalim ke dia, walaupun dia orang kafir. Hantar ke tempat yang aman. Tempat yang aman itu sama ada dia duduk di negeri kita, biar dia tengok apa dia Islam. Dalam keadaan dia kafir, mudah-mudahan dia masuk Islam. Ataupun kita hantar ke negeri lain yang menyelamatkan dia. Tak boleh hantar balik ke negeri yang membunuh dia, tidak boleh. Ini undang-undang Islam dalam hubungan antara bangsa. Mengapa begitu? Kerana tujuan kita Islam nak menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Nak ajak orang masuk Islam seramai-ramainya. Biar orang Islam masuk, orang bukan Islam masuk Islam. Dia selamat dunia, selamat di akhirat. Masuk Islam ni selamat di akhirat. Hidup atas dunia saja. Kalau masuk Islam, selamat di akhirat. Dan sebab itulah kita galakkan orang masuk Islam. Orang nak damai, kita galakkan dia. Pernah berlaku dalam satu hadis, bila Usamah berperang, orang tu dah mengucap la ilaha illallah, Usamah bunuh juga. Lalu orang beritahu ke Nabi. Nabi panggil dia, pasal apa membunuh dia? Dia mengucap la ilaha illallah. Usamah kata dia mengucap nak selamatkan diri. Dia tengok masyarakat pedang dah, nak selamatkan diri, dia pun mengucap, saya bunuh dia. Nabi kata asyaqaqta qalbah, membelah hati dia, membedah dada dia, mau tahu apa yang ada dalam hati dia. Jangan. Bila seorang itu sudah menyerah kalah, tidak boleh. Tak boleh lagi. Ini Islam. Dia tipu, bunuh juga, tidak boleh. Kerana kita nak Islamkan orang seberapa banyak, bukan nak bunuh orang seberapa banyak. Kalau ikut geram kita lah, nak bunuh seberapa banyak lah. Ini tidak. Islam nak selamatkan orang seberapa banyak. Dan sebab itu bila kita berperang, kita tawan musuh-musuh ditawan. Di mana digalakkan musuh yang ditawan itu, pujuk dia masuk Islam. Tawanan tidak boleh diseksa. Tawanan dia layan dengan baik. Dia beri makanan yang cukup, dia beri nafkah. Menyebabkan dalam sejarah Islam, banyak tawanan-tawanan perang ini masuk Islam. Dan menjadi pejuang-pejuang Islam.
Banyak ulama-ulama terbilang asalnya adalah tawanan-tawanan perang yang masuk Islam, mengaji Islam, jadi alim, jadi pejuang, jadi raja kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mamalik, kerajaan Mughal di India. Ini semua asalnya adalah hamba-hamba yang ditawan oleh tentera Islam. Asalnya hamba, orang Turki ni hamba, ditawan tentera Islam. Turki pun dua asal tengah. Islam tawan dia, masuk Islam, belajar Islam, kuat Islam. Bila orang Arab tinggal Islam, dia ambil alih jadi pemimpin Islam. Ini sejarahnya. Jadi Islam ni menggalakkan orang supaya terima Islam sebanyak-banyaknya. Jadi peperangan lebih bertujuan untuk mempertahankan, bukan untuk menyerang semata-mata. Wallahu a'lam.